Suara siapa tu? Hadi. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun nasta'inu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sallallahu alaihi wasallam karim sallallahu alaihi wasallam qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazrul sihat ke Fazrul okey tak okey? Beranjak saya sebab saya tengok merah Tengok Fazrul full merah tadi. Beranjak. Okey, alhamdulillah Ustaz. Saya tanya okey ke tu? Bukan zon merah Jadi alhamdulillah kita dah ada di ambang Ramadan. Tak sampai 60 hari lagi. Sampai 60 hari untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Nanti kita akan bercerita pada akhir Syaban. Kita akan bercerita tentang kegairahan menyambut Ramadan. Dia lebih gairah daripada menyambut hari raya. Bila datangnya Ramadan, kita Allahumma salli alaihi datangnya Ramadan, kita gairah menyambut Ramadan tu, maknanya dah betul tu. Maknanya kita orang bijak memanfaatkan satu masa yang begitu berharga. Tadi satu orang kawan saya, dia mengeluarkan fadilat solat di masjid, beberapa buah masjid. Masjidil Haram 100,000. Solat di Masjidil Haram menyamai 100,000 kali ganda. Masjid Nabawi 500,000. Tapi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tinggalkan Mekah dan Madinah, pergi merantau serata dunia. Merantau serata dunia untuk apa? Untuk memahami kelebihan fadilat yang Nabi SAW sebut. Mereka yang berada di jalan Allah, solat mereka, amalan mereka 700,000 kali ganda. Jadi orang cerdik dia akan sentiasa berniat untuk dia sentiasa berada di jalan Allah SWT. Sebab kehidupan dunia sementara. Kehidupan dunia apa? Sementara. Dan sekarang kita sedang pun berada di bulan Rajab. Bulan Rajab, antara amalan-amalan yang mahal pada bulan Rajab adalah berpuasa. Ada masanya berpuasa, banyak berpuasa seolah-olah tidak berbuka. Ada masanya berbuka je. Ada masanya tak berpuasa. Seolah-olah tak perlu puasa. Itu Rajab. Kemudian kita jumpa apa dalam Rajab? Kita jumpa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj tentang amalan solat. Perintah solat. Ada beberapa perkara tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Yang mana perjalanan Isra' dan Mi'raj ini dinafikan oleh orang-orang di sekitar Nabi SAW. Dan mereka ni bila dia dapat tahu tentang Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi SAW, mereka pergi panggil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ingat cerita tu? Panggil Abu Bakar radhiyallahu untuk dia ketawakan Nabi SAW. Untuk dia cerita bahawa cerita pelik ni kalau kau percaya juga kan. Tujuan dia apa? Untuk supaya tak ada siapa pun ikut Muhammad. Atas dakwaan mereka Muhammad SAW ni gila kan. Ni gila ni. Perjalanan satu malam. Kemudian siang hari subuh dah sampai. Satu malamnya perjalanan. Macam-macam cerita. Boleh dapat satu? Baik. Tapi apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau lebih dari itu pun aku percaya. Apa dia? Kalau kau nak nafikan, kalau kau cerita lebih daripada itu, lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu pun aku percaya Muhammad. Jam.
Jam crank kata dia. Dia kata, oh payah dah macam ni. Kerana dia digelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang sentiasa dalam hati dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu orang alim beritahu, kalaulah kita hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang cinta dunia ni kemungkinan kita duduk di sebelah kelompok orang-orang munafik. Tapi bukan saya cakap saya menyalin kata-kata tu. Tapi apabila dinilai balik, datang ketakutan benda tu. Datang apa? Ketakutan. Yang kata orang lain, saya sendiri pun bila dia beritahu tentang nilai-nilai bagaimana sahabat korbankan kehidupan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain korbankan kesenangan hidup dunia mereka untuk agama ni, kita pun, saya cakap saya dalam majlis tu saya menilai diri saya, Allahu Akbar, ketakutan tu datang. Dia kata kalaulah kita duduk zaman tu, kita duduk di kelompok orang-orang munafik. Zahirnya nampak macam Islam tapi hatinya menolak Islam. Mencintai dunia lebih daripada akhirat. Boleh? Jadi Isra' dan Mi'raj tu adalah sempadan untuk keimanan satu orang yang betul-betul dia nak kata dia beriman pada Nabi SAW. Tapi bila dengar cerita pelik-pelik ni, jangan kata zaman sekarang pun dah ramai yang bertanya dan mempertikaikan tentang Nabi SAW. Sekarang pun dah ramai. Sekarang pun dah ramai. Bertanya-tanya tentang kesohihan sesuatu, kebenaran sesuatu. Kerja kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Boleh, kawan-kawan? Al-Quran lagi Al-Quran. Kena dengar dan taat. Rasa macam susah. Lagi-lagi bab faraid. Antara contoh bab faraid, sebab saya ada sikit geram juga kan, walaupun saya tak apa nak pandai, tapi geram bila orang tak pandai memandai-mandai kan. Dia kata faraid dapat sikit kan, nanti kamu dapat sikit, lebih baik buat macam ni kan. Dia mendatangkan satu persepsi yang faraid ni tak bagus, sedangkan faraid ni datang dari Allah. Faraid ni menunjukkan yang kita ni memang tak erti. Faraid ni menunjukkan yang kita ni memang tak erti. Zakat menunjukkan kita ni memang tak erti. Baru-baru ni cuti yang lepas, saya balik berkumpul dengan keluarga sebelah mentua saya dalam sarapan pagi. Waktu sarapan pagi tu, sarapan biasa, time-time sarapan kita bersembang dekat meja makan tu. Rumah kakak ipar saya ni, meja makan dia besar panjang, jadi keluarga ramai boleh duduk. Jadi ketika tu perbualan yang kita sembangkan adalah tentang hak pusaka, satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya slow pula pagi ni. Pertama pusaka, yang kedua kita bincang tentang zakat. Tentang zakat. Saya nak cakap zakat ni susah pula nak keluar ya. Zakat. Ramai orang yang menentang saya bila saya bercakap tentang zakat. Dia kata, ni ingat zakat ni, dia kata dia dah sedekah madrasah, dia hantar duit dekat masjid, dia tolong jiran-jiran, dia tolong saudara mara, dia tolong orang miskin. Dia kata lebih banyak daripada apa yang sepatutnya dizakat. Kita kata dalam bab ibadat, dia bukan ikut kira-kira macam tu sangat. Dia ada lafaz dia, ada akadnya. Ingat bila tu? Sedekah dengan zakat itu sedekah. Oh, tu tak kira zakat. Tak kira. Dia kata banyak tau. Dia kata memang zakat nak 2.5% saja. Kalau kita bagi banyak-banyak, tanpa apa, macam kita pergi dekat pipe, kita basuh muka 3 kali, kita basuh tangan 3 kali, basuh kan, basuh, siap berus, siap gosok-gosok sikit dengan asid lagi. Asid nak hilangkan kotor-kotor dengan asid tak tahan. Okey, lepas tu kita gosok kepala, gosok sampai botak dahi sikit kan. Basuh telinga, kita basuh kaki. Tolong beritahu saya, respon sikit, itu amalan apa? Dia sedang buat apa? Membersihkan. Apa dia? Membersihkan. Adakah dia dikira wuduk?
Tidak. Sebab wuduk syarat je Ustaz. Kalau itu membersihkan anggota badan kan. Kalau wuduk ni syarat je. Ambil yang wajib je. Okey, baik. Kita ambil yang wajib. Satu kali kan. Sapu. Okey. Terus. Sapu kepala, basuh kaki. Maki tu adakah dikira wuduk? Niat. Siapa cakap niat? Adibah Amira. Adibah. Betul. Betul. Saya cakap bagus dengan betul jadi betul terus. Okey, tepat apa yang Adibah kongsikan dengan kita, benda tu niat. Benda tu niat, tak ada niat. Jadi dia jadi satu perkara yang tak ada apa-apa. Tapi kesan dia dapatlah bersih, mukanya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih, tetapi dia tidak dikira ibadat. Dia ibadat, selalu yang kita dengar ustaz-ustaz cakap ibadat dan adat. Kena tengok tu, ibadat dan adat. Sama macam solat. Solat kalau kita pergi dengan niat kita pergi, sebab dah biasa buat, dia akan jadi adat. Dan dia tak bagi impact. Kewajipannya lepas, tapi kita tak rasa dia tu adalah ibadat. Dia faham saya? Basuh muka tadi, amalan berwuduk. Macam berwuduk tapi dia tak niat wuduk pun. Niat ni bukannya nawaitu rafa'al hadis ataupun nawaitu wuduk. Itu lafaz niat. Niat ni kita cakap dalam hati apa yang kita buat. Kita letak je air dekat muka, kita tahu, kita cakap, kita berinteraksi dengan Allah SWT. Aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Kita tahu ni aku berwuduk dengan Allah Ta'ala. Macam kita angkat takbir Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat duha. Allah Ta'ala kan. 2 rakaat Allahu Akbar. Kita tahu yang kita angkat takbir ni adalah kita angkat takbir solat duha, maka itulah niat. Beres. Kita sedekah. Kalau dalam sedekah kita beritahu ini zakat, maka itu adalah zakat. Dan kalau setakat itu bagi dia bukan zakat, lepas tu zakat pula kena bagi pada asnaf kan, main bagi suka-suka je pada pakcik, makcik kan, maklam, jiran sebelah kan. Tidak dikira zakat. Baik, benda tu ramai yang bertanya. Rupanya bila saya bersembang-sembang dekat meja makan, maka perkara itu datang. Dia tanya melalui pertanyaan tanpa kitab. Saya cakap pengajian tanpa kitab. Tapi yang nak bercakap tu kenalah rujuk kitab. Faham tak saya? Taklah semua orang kena buka kitab macam pagi ni. Saya nak bercakap sesuatu tentang sedikit, kita langgar sikit Isra' dan Mi'raj Rejab. InsyaAllah depan ni Syakban dan kita jumpa Ramadan. Lepas tu saya bercerita sikit tentang apakah keperluan-keperluan ilmu semasa yang perlu kita tahu. Jadi tak perlulah kalian buka kitab fiqh kan. Sekadar tahassu. Maksud dia apa? Menggalakkan atas belajar ilmu. Sedikit buka pintu supaya ada niat nak belajar tentang ilmu zakat. Belajar sikit kan. Macam mana? Kalau saya tak buka tajuk ni dalam perbualan, maka ramai orang telah tersalah anggap yang dia telah selesai zakat. Bahkan dia berkira-kira pula dengan Allah SWT, dia claim pula. Kan? Nanti dekat akhirat claim lah, aku bagi lagi banyak daripada zakat lah. Zakat dia tak buat, tapi sedekah dia buat banyak. Maka saya cakap sedekahnya adalah satu amalan sedekah, tetapi kewajipan zakatnya tak lepas. Boleh faham tuan-tuan? 2.5% tak banyak. Kan? Kalau cikgu yang gaji 6,000 dengan allowance ke apa semua, lebih kalau 6,000 lebih kurang dalam tak sampai RM100. 2.5%. Register isi borang untuk pejabat zakat. Di pejabat zakat setiap kali kita tengok kita punya slip gaji, kita rasa malu dengan Allah Ta'ala. Punyalah banyak Allah bagi, sikit sangat kita zakat. Tapi kewajipannya telah lepas. Cuma kita iringi lagi. Yang saya pernah dengar, yang terbaik 10% daripada apa yang dianugerahkan kepada kita, kita infakkan. Itu bukan syarat tau. Itu saranan ulama untuk infak 10%. Kalau 5,000, 500. 10,000, 1,000. Itu. Tapi alhamdulillah, di negara kita ni ramai orang yang buat lebih dari itu. Ramai orang yang berbuat lebih dari itu.
Baik. Jadi insya-Allah belajar-belajar berpuasa untuk bulan Rejab ni boleh. Nanti kita jumpa bulan Syaban, belajar-belajar sedekah. Mana Farizul ni? Tutup pintu kereta tu Farizul, hujan. Farizul. Ada tengah setting. Baik Ustaz. Baik-baik Ustaz Farizul. Tak, saya ingatkan jangan jadi macam cikgu sekolah saya. Dia buka tingkap, ada seorang cikgu tu dia memang gelabah sikit. Dia berhenti, dia parking tak tutup tingkap, hujan lebat dia tak perasan. Kita tinggal masukkan benih ikan je dalam kereta dia. Krim Masukkan benih ikan jadi akuarium. Memang ada seorang. Dia memang gelabah je. Allahu Akbar. Baik. Tak dapat satu lepas tu saya suka background di all ni ada gambar mushaful Quran kan. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Itu doa kita semua dan doakan saya juga. Semoga saya sentiasa bersuhbah dengan Al-Quran. Pagi tadi lepas subuh saya tengok kawan-kawan saya bercerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan mereka zaman belajar. Mendampingi ulama-ulama muktabar, macam mana kehidupan mereka berpagi-pagi dengan ilmu pengetahuan. Bangun seawal pagi untuk menulis, untuk membaca seawal pagi. Selepas subuh sambung. Saya ada satu kisah, saya rasa saya pernah cerita. Kisah kehidupan satu orang ahlullah. Kan, bagaimana kehidupan dia? Sepanjang malam dia sibuk dengan beribadat. Sampai subuh. Selepas subuh, dia sibuk dengan amalan selepas subuh. Kemudian tu dia menjawab beberapa surat dan dia hanya tidur beberapa ketika sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia tidur sekejap. Kemudian zuhur dia bangun. Selepas zuhur dia tidur lagi. Selepas zuhur dia tidur lagi. Dia tidur lagi sekejap. Kemudian asar dia bangun. Selepas asar masa dia dengan masyarakat. Selepas asar waktu dia bersama dengan masyarakat. Baik, kemudian sampailah maghrib. Bermula maghrib sampai subuh waktu dia bersama dengan pencipta. Oh, ajib. Luar biasa kehidupan dia. Jangan tanya habis makan, minum, nafkah, urusan nafkah tu macam mana Ustaz? Jangan tanya. Dia orang yang berbeza derajat dengan kita. Yang mana apa dia? Allah telah menggerakkan hati ramai murid-murid beliau untuk selesaikan masalah beliau. Dan orang-orang macam ni biasanya dia tidak berhajatkan dunia. Dia tidak berhajatkan apa? Kesenangan dunia. Dia tak berhajatkan kesenangan dunia. Orang macam ni. Kita tengok pun, ya Allah, sepatutnya, saya beritahu sepatutnya dia ada bukan ribuan, dia ada puluh ribu anak murid. Saya ulang, dia ada puluh ribu anak murid. Sepatutnya dia duduk lebih kaya daripada Datuk Alip. Kan? Macam tu. Tapi dia memiliki kehidupan yang sederhana. TO kurang gula, tak manis. Kenapa? Bukan jaga kesihatan, tapi bersederhana dalam minuman. Pembantu dia nak masukkan gula lebih, dia kata jangan membazir. Ya Allah. Kita sampai dapat kencing manis, dia punya membazir. Baik. Kisahnya, satu orang pemurah, satu orang datang. Dia kata, aku ada masalah, aku ada masalah, aku perlukan modal untuk berniaga lebih kurang 100,000 dinar, 100,000 dirham. Aku perlukan 100,000 dirham untuk mulakan semula perniagaan aku. Aku tak tahu aku nak pinjam dengan siapa. Kata orang, kau pergi jumpa Syekh ni, dia tak akan hampakan kau, insya-Allah. Ada je rezeki dia tak akan hampakan kau. Dia pergi jumpa kali pertama dia pergi, ada tamu. Dia minum air teh. Anak murid dia nak masukkan gula. Dia kata sikit je. Dia kata jangan membazir. Perkataan dia jimat. Kena jimat-jimat. Jangan membazir. Sikit.
Jadi si Polan ni yang kata orang kata Tunggu ni pemurah, dia pergi tengok, gula pun kira. Faham tak cerita tu? Dia faham? Dia kata gula pun kira, dia beritahu jangan membazir. Macam mana lepas aku nak pinjam duit yang banyak? Dia pergi, akhir pergi balik, tak sampai hati nak cakap, tak tergamak nak cakap, nak tengok punya sederhana dan punya berjimatnya. Tok Guru ni tadi, Syekh ni tadi, dia jumpa kawan dia kata, pergi je cakap. Kan? Dia pun kuatkan semangat, dia pergi cakap, dia dapatlah duit 100,000. Kan? Jadi dia dengan beraninya dia bertanya, tuan, dah beberapa kali kami datang, saya datang, saya tengok macam ni, saya memang berhajat untuk meminjam, kan, untuk berhutang dengan tuan. Tapi bila saya tengok tuan gula pun tuan berkira, kan, saya jadi tak tergamak nak cakap. Tu yang saya pergi balik. Sekarang baru saya ada kekuatan untuk cakap. Kata Syekh ni kata, Tok Guru ni kata, untuk aku berkira. Tapi untuk orang, aku tak berkira. Sebab aku tidak memerlukan benda tu. Tapi bagi kamu memerlukan 100,000 dirham ni, kamu memerlukan, aku bagi kamu. Aku bagi siapa yang memerlukan. Sedangkan aku tidak memerlukan duit tu. Aku hanya sebagai pemegang amanah simpan. Tuan-tuan, saya ziarah satu almarhum ustaz saya pernah belajar dengan dia. Di hospital. Ini kata orang alim tidur atas duit. Memang dia tidur betul atas duit. Kata hospital tu, orang datang dalam peluk, cium selit bawah badan dia, selit kan. Selit. Sekali masa kami datang, almarhum ni bangun. Subhanallah, lambat duit bawah badan dia. Dia tak tahu je. Orang bagi dia selit. Orang tengah uzur dan bagi selit. Orang selit kan. Itu kehidupan. Dan saya cakap, saya pernah kempen pada anak murid saya, anak murid darjah 6. Saya kata, sekolah promote, siapa dapat 1A, RM10. Saya minta maaf, 1A RM5. Kalau 5A, RM25. Macam tu. Guru besar umumkan. Siapa? Budak jadi semangat. Lepas tu dia up. Kata 1A RM10. Jadi siapa yang dapat 5A, kita standby RM50. Jadi cikgu-cikgu ni bincang. Dari mana nak ambil duit ni? Okey, guru besar bagi duit sikit, ni bagi sikit. Okey, kita dah ada satu tabung. Kalau budak dapat, kita target masa tu, sekolah sekolah yang hebat lah. Kita target lebih kurang 20 orang dapat 5A. 20 kali RM50. RM1,000 lah, standby dah ada lah. Dah ada. Tak sampai 20 orang pun, berapa belas dia dapat. Dalam pertemuan dengan PIBG, silap penganjur minta saya bagi tazkirah sikit, kan. Saya kata, dalam tazkirah pendek saya tu, saya kata, tuan-tuan, sekolah offer bagi anak tuan-tuan yang dapat 1A RM10. Wah, suka tepuk tangan, kata alhamdulillah kan, dia kata. Tapi saya nak tanya, siapakah di kalangan tuan-tuan yang dia declare kalau anak saya dapat 5A, 1A, 100, saya nak infak untuk sekolah. Kerana susah payahnya cikgu korbankan hari cuti Sabtu, masa tu Sabtu kan, hari Sabtu, hari Ahad buat kelas tuition, bantu anak-anak ni, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak waktu sarapan pagi, tinggalkan anak-anak makan tengah hari, pukul 2 petang baru balik jumpa keluarga, sebab untuk anak tuan-tuan, siapa dekat sini. Jadi budaya tu berubah kan, budaya sekolah bagi terbalik kepada ibu bapa bagi sekolah. Jadi alhamdulillah, saya cakap bagi cikgu-cikgu RM1 je. Saya cakap dengan anak murid saya darjah 6, 1A RM1 bagi cikgu awak. Bila saya cakap saya dah terlupa. Selepas UPSR dia orang datang, dia orang bagi saya RM1. Saya pun dapat duit RM1. Saya tu ni duit apa ni? RM1. Ustaz ingat tak Ustaz cakap kalau kita dapat 1A kita kena bagi cikgu RM1 kan. Saya bagi Ustaz RM1. Bagi Ustaz RM1. 1A RM1 tuan-tuan. Boleh benda tu kita yang ubahkan keadaan tu dunia jadi akhirat kan. Dan jangan ubahkan akhirat tu jadi dunia. Tapi kena bijak sikitlah. Malam tadi saya pergi satu rumah, saya share sikit, satu rumah ada gangguan
Dia minta saya tengok. Dia tak tahu, saya pun takut kan. Tapi orang dah minta tolong, saya pergilah. Pergi, alhamdulillah tak ada apa-apa, rumahnya clear. Saya masuk pun tenang kan, tak ada rasa apa-apa pun. Saya tengok anak dia pun tidur okey. Jadi kita bagilah sikit amalan-amalan dalam rumah. Masa nak balik, macam biasalah, ustaz kalau balik ada orang salang keruk kan. Jadi tuan rumah cakap terima kasih banyak ustaz, dia salang keruk sampul tebal. Saya pun tak tahu berapa isi dia. Sebab saya pergi, tuan-tuan tahu saya buat apa? Pergi sembang-sembang, tanya ahwal rumah, tanya ahwal anak, ahwal keluarga, saya kata it's okay, normal. Lepas tu saya tengok budak dan saya pun share lah amalan-amalan yang Nabi SAW buat, amalan-amalan yang ulama buat, simple-simple untuk pagar rumah macam mana, untuk pagar diri macam mana, untuk budak tak boleh tidur macam mana. Ambil amalan ni dan sampaikan kepada yang lain-lain. Tak boleh. Kalau nak, kena masuk dekat saya punya channel Telegram. Dekat situ ada isi detail maklumat apa semua. Fee bulanan RM50. Baru saya share ilmu tu. Lupa pula nak bagi free. Terlupa lah. Sorry. Okay. Right. Sampaikan amalan ni. Ini saya dapat daripada guru saya, tak apalah kan. Tak payah. Channel saya tu pun tak ada. Kan? Sorry. Saya tak ada channel Telegram. Saya gurau je. Saya tolong sampaikan pada lain kalau anak menangis kan. Pengantin baru ada pengantin baru. Ada. Barakallahu fiik kan. Saya dah search tadi. Okey, baik. Dengan elok. Kalau budak menangis, satu amalan yang simple, ayat kursi saja. Baca ayat kursi dan tiupkan pada mata kanak-kanak tadi. Tiupkan tapak tangan kanan untuk mata kanan, ayat kursi tapak tangan kiri untuk mata kiri, tutup. Okey. Tutup disebut tutup mata batin kanak-kanak tersebut. Budak-budak kan dia nampak malam dia pandang atas tak boleh tidur, pandang sini tak boleh tidur. Tutup mata batin dia. Hanya dengan ayat kursi. Agak-agak berapa ringgit. Saya pergi rumah kan, nanti Pak Izzah, ustaz tolong ustaz, anak saya tak boleh tidur malam. Budak dia kalau dah sepanjang siang dia tidur, memang malam dia main lah. Apalah yang kau risau sangat. Pagi dia tidur, bangun sekejap, salin pampers, bagi susu, tidur balik, siang tidur balik sebab ibu dia tidur sebab macam-macam kerja nak buat ni, tidur nak. Malam memanglah dia nangis kejap nak menyusu, nak main, dia kata, "Ustaz, anak saya ada gangguan malam tak tidur." Dan kau dah kenapa? Budak memang macam tu. Malam memang kerja dia menyusu je. Kan? Ngempeng kata orang Melaka, saya tak tahu bahasa apa, nak ngempeng dia. Kan? Jadi saya tengok tak ada dekat ni, normal kan. Budak normal. Baik, kalau menangis ada kes menangis sebab dia kongsi dengan orang bunian dalam rumah tu. Dalam rumah tu ada keluarga bunian. Jadi kita nak buat apa? Takkan nak alau bunian tu duduk dah berpuluh tahun dekat dalam rumah tu, kau nak alau. Kau dah buat rumah dekat atas tempat dia. Kau nak alau dia keluar. Cakap duduklah sama-sama. Mana boleh ustaz? Kan? Duduk dalam rumah sama-sama saya takut. Apa nak takut? Kan? Dia pun makhluk Allah. Awak pun makhluk Allah. Kan? So, ambil sikit, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Taala redha pada saya dan Allah SWT berbangga-bangga terhadap orang yang berkongsi ilmu dengan saya, kan, guru-guru saya. Ayat kursi, bacakan ayat kursi sampai habis, tiup dekat tapak tangan kanan, tutup mata kanan. Dia kalau kita baby macam ni, dia jadi macam bersilang tau. Sebab tangan kanan, mata kanan. Ramai orang yang tersilap baca tangan kanan, mata kiri. Dia buat jenis yang senang. Kan, shortcut, kan. Dia baca sekali kena, dia tiup kiri kanan, ada tutupnya tu. Wah, shortcut kan. Dia buat amalan shortcut nama dia. Satu ayat kursi mata kanan, tutup mata kanan, tangan kiri, tutup mata kiri, dan satu ayat dari surah Yasin, waja'alna, sana ayat tu, min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Jadi betul tiup dan bacalah berulang lagi insya-Allah kan. Budak tu boleh tidur tenang sampai pagi. Ya Allah. Jadi dia salam saya tadi, salam saya tak tengok pula, patut saya tengok kan. Saya tengok kalau 1,000 saya bagi dia 50. Jadi berbalalah ada lebih sikit kan. Tapi oleh kerana saya, kawan-kawan saya, ustaz-ustaz ni tak ambil. Saya pun tak ambil lah. Saya ikutlah dia orang. Tapi saya bijak sikit. Mungkinlah. Saya beranggapan saya bijak sikit. Saya ambil. Saya cakap, terima kasih bang. Saya terima. Lepas tu,
abang tolong hadiahkan untuk anak abang. Jadi untung tak? Untung kan. Jadi sebenarnya memang bila dia kata bayi baru sebulan, yang kita dah standby duit dalam poket kita kan, dah standby duit. Tapi malam tadi duit tu tertinggal dalam kereta. Saya niat nak pergi ambil lah untuk sedekah hadiah untuk baby. Rupanya Allah nak bagi lebih banyak daripada itu. Dia bagi saya, tu dah jadi duit saya, betul tak? Kan? Tebal tau. Tapi tak tahu lah kalau dia letak duit RM1, tapi yang tebal. Saya cakap, Allahu Akbar, tak payahlah susah kan cik, tak payahlah susah, terima kasih kan. Dia cakap, apa ni? Dia kata, ambil Ustaz. Memang mak saya semua nak bagi. Saya pun ambil. Saya kata, saya terima terima kasih banyak. Lepas tu, ni dah jadi duit saya kan. Ni bagi pada baby. Wash. Bijak saya. Allahumma rabbana taqabbal minna. Semoga Allah SWT terima. Allah SWT terima. Dah cukup. InsyaAllah buat persiapan untuk manfaatkan bulan Rejab. Manfaatkan bulan Syaban. Dah mula rapat-rapat sikit dengan Quran. Supaya pada bulan Syaban, pada bulan Ramadan, Quran tu telah jadi. Kita punya apa, kalau tak baca Quran ni rasa macam, kan macam tu. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah pergi ke Iqra' 6. Kita dah masuk sikit tak hari tu? Siapa ingat? Masuk sikit. Dah kan? Kita pergi kat mana? Boleh share sikit tak? Siapa boleh share sikit? Siapa yang ingat? Fadil, kau host ni Fadil? Ya Ustaz. Saya semacam page yang kedua kot. Page yang kedua. Baik. Yang ini kita bercerita tentang nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw. Betul. Ingat apa dia? Siapa ingat perkataan huruf idgham ma'al gunnah? Siapa ingat? Ya wa min. Muni. Muni. Yauman. Itu anak murid saya punya Muni. Siapa ingat Muni? Muni. Bagus tu anak murid saya orang asli tu. Kita manfaatkan ilmu dia. Mungkin dia dapat daripada guru dia ke, tapi saya tengok anak murid saya ni dia kalau saya mengajar ada teori, ada benda-benda tu, dia akan buatkan satu akronim yang memudahkan dia ingat, ataupun satu word yang mudah dia nak ingat benda tu. Sedangkan orang lain terkial-kial ya waw mim nun, ya waw mim nun, dia senang muni terus. Lepas tu huruf izhar ada 6. Nanti kita jumpa huruf izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Kan? Dia buat lagu. Saya memang dari kecil saya hafal hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Macam tu je. Kan? Tapi dia buat lagu. Budak tu dia memang kreatif. Anak orang asli. Baik, masya-Allah. Okay, kita tengok ini ada panjang sikit yang takut. Ini masih lagi dia nak tekankan tentang waw. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan waw. Baik, kita try. Yang ni dalam. Belum lagi Ustaz. Adi. Belum Ustaz. Belum. Adi, mulakan dia. Bismillah. Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Firdaus Rabiun. Sorry. Fadi. Ni Fadi. Akif Haikal. Ngantin. Apa nak adu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia yang sebut dia. Okey. Dah. Kita beri tumpuan untuk Fadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in alim. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in alim. Betul Mirul? Ilma. Ilma. Sorry. Okey. Sekali lagi. Besarkan sikit. Ilma. Sila deh.
Sekali lagi Ustaz. Sekali. Saya zoom je. Saya bunyi. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. InsyaAllah. Siapa boleh kesan? Ada satu perkara yang boleh ditambah baik. Siapa boleh kesan? Qalqalah. Qalqalah. Mantap. Siapa jawab? Anhar dengan Udin. Kalau dekat mana tu? Okey, sekejap. Jangan beritahu. D. Ustaz, Dekat mana rasa D? qad. Mantap. Terus. Sekali lagi. Hmm. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Lebih Qad. Qad. Baik. Okey, lulus. Baik, Lulus. kawan-kawan. Alhamdulillah, Ustaz. Kawan pula. Ustaz. Ni. Hukum apa ni? Hukum apa? Apa nama? Saddah apa? Nun syaddah. Apa nama dia? Allah SWT. Amirul. Amirul. Nah. Saya tak payah Amirul. Saya trauma sebab minggu lepas asal tanya semua kau kena. Mar, tolong Mar. Wajibul gunnah. Okey, kawan-kawan. Okey. Udin, tak payah tunjuk Udin. Nak tanya dengan ni, Din. Wajibul gunnah ada berapa huruf? Lain saya tak pernah okey Ustaz. Apa Ustaz? Dengar tak suara saya? Sangkut tak. Kau tak payah ketahui Mirul. Kau sama geng dengan dia, Mirul. Okey. Nun syaddah dan mim syaddah. Siapa? Umar dah beritahu dah macam ni ada Umar buat kan. Ada dua huruf saja, nun syaddah dan mim syaddah. Jadi kedua-duanya perlu didengungkan, nama dia wajibul gunnah. Baik. Silakan Akif, Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kau baca balik bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. La wallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba Wala mulita minhum. wa la mulita minhum ru'ba. Tak. Dekat mana dia punya tu? Firarong. Okey, baik. Siapa? Nanti. Din. Nantin, silakan Nantin. Bismillahirrahmanirrahim. Falanakussanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin. Baik. Ada 3 tempat yang boleh ditambah baik. Nah pendek. Mim jumpa ba perlu didengungkan. Tanwin bertemu waw. Topik kita sekarang tanwin bertemu waw. Perlu didengungkan. Okey, boleh? Falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Boleh yang lain? Fala naqussonna alaihim, topik yang sama, nun syaddah perlu dibaca dengan dengung. Fala naqussonna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Kunna ini pun wajibul gunnah juga. Yang ini idgham ma'al gunnah tanwin bertemu waw. Baik. Hana Radia, Alia Syafiqah dan juga Adiba Amira. Sila. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin.
Okey. Beritahu kawan-kawan dekat mana idgham al-ghunnah. Wahu dau tanwin bertemu waw. Baik. Tanwin bertemu lam. Idgham bila gunnah. Okey, berapa idgham bila ghunnah dekat ayat ni? Huruf. Ada berapa tempat idgham bila ghunnah? Ada dua, bayanul linnas dengan izzatul lil muttaqin. Baik. Yang lain dengar. Saya bacakan semula bagaimana tanwin bertemu lam tanpa dengung. Hadza bayanul. Hadza bayanul. Dia tak ada nun tak ada nun sikit pun tak ada bunyi. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul tul. Nun tu macam dah hilang tanwin gitu. Tanwin pula apa? Dengungnya. Wa mau'izatul lil muttaqin. Sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis samaa'i buruj. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Okay, sempurnakan semula, ambil daripada burujang. Burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Okay, wazayyan nun syaddah, panjangkan sikit. Wazayyannaha, ada alif kecil kat sini, alif maksurah. Nampak tak? Boleh? Alif Boleh. Burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Dekat dengung tu panjangkan sikit boleh tak? Macam tak puas lah. Mana Ustaz? Ada 3 tempat dengung di situ. Oh. Burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Baik, yang pertama tu saya puas hati, yang kedua dan ketiga panjangkan sikit. Ada 3 tempat. Alia perasan tak? Wa zayyanaha lin-nazirin. Nun syaddah dan juga nun syaddah kat sini. Baik, silakan. Burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Okey, baik. Kalau telinga saya ni macam tak puas dengar. Dia dengung tapi saya tak puas dengar. Lepas saya kata panjangkan sikit pun tak apa. Burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Kalau dengar Allahumma salli Muhammad, bacaan tartil bulan Ramadan, betul tak? Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Kan? Bila tajuk kita betul, panjang pendek kita betul, dengung kita sempurna, bacaan tu jadi seronok. Kita membaca pun puas. Kita mendengar pun tenang. Boleh. Yang lain-lain boleh Nanti bila sampai dekat tempat yang dengung, perlu panjang tu, dengung tu diperpanjangkan sikit. Itu kita punya metod latihan supaya kita dapat detect benda tu. Boleh? Boleh Alia? Boleh Ustaz. Baik. Sebagai denda, baca satu lagi ayat. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka Panjang sikit. Wala yastakhifannaka allazina la yuqinun. Baik, saya suka yang ni.
Yang ni saya tak suka. Yang ni tak apa ni? Tak cukup. Boleh ulang balik. Yang ni pun tak cukup betul. Innun syadda. Yang ni idgham ma'al ghunnah, tanwin bertemu waw, yang ni nun syadda. Okey, semula. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka Ulang, wala. wa la yastakhifannaka Panjangkan sikit. Nakal ladzi ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. kan sedap tu. Bila dia tekan dan betul dia punya jarak masa dia, seronok kita dengar. Wala yastakhifannaka alladzina la yu'minun. Kalau baca laju pun tetap kena jaga tajwid. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Nampak tak? Okey. Siapa selepas tu? Adibah. Silakan Adibah. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sekali lagi. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, insya-Allah. Cuma dekat jum ni tadi dia macam haf. Saya dengarlah telinga saya tak tahu kalau telinga saya tak betul lah. Recording in progress. Walahum fiha azwajum. Saya dengar dia bukan macam jum, dia macam ada haf. Jum macam tu. Tapi Adibah yang boleh detect sebenarnya Adibah buat muncung atau tidak. Kalau buat muncung maka betul lah keadaan sebutan barisnya. Walahum. Ada orang baca. Ramai orang imam, beberapa imam saya solat dekat tempat masjid solat ni baca. Walahum kan Allah walahum fiha walahum. Kan dia macam hum dengan hum. Dia haf. Dia kalau dalam bahasa Arab sebut baina tengah-tengah. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum. Kalau ikut kaedah yang betul adalah kalau wah buka mulut, wi bawah, dhammah ke depan. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Boleh? Tapi mungkin saya salah dengar, tapi kalau Adibah baca muncung yang betul maka betul ada. Yang lain-lain ingat bacaan dhammah muncung, kalau keluar muncung betul maka betul ada, insya-Allah. Baik, siapa selepas Adibah? Adibah lah, habiskan. Baik, Fatini. Okey. Silakan Adibah. Okey. Ittabi'u man la yas'alukum mal. Kitab ini panjang. Ittabi'u man la yas'alukum. Tak perlu panjang. Tak perlu panjang, mal je. Dia macam sekali lagi. Ittabi'u man la yas'alukum. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Masya-Allah. Baik. Ini nun bertemu ya. Tadi bertemu waw. Selesai. Nun bertemu ya. Sementara pendek-pendek ni. Siapa nak? Sebut nama. Selepas habis muka surat yang pendek ni, saya terus pergi muka surat yang ayat yang panjang. Fazrul. Fazrul. Lagi? Amirul.
Baik, kau cepat Mirul. Okey. Fazrul, Amirul, kemudian Aziz. Aziz. Lagi. Seorang lagi. Rasman. Siapa? Razman. Okey. 3 orang terus. Bukan ni. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yu'minu billah Baik, Puati. illa insya Allah. Baik. Kalau pendek kena dah baca lagi sikit ni. Yaquluna illa kaziba. Ulang balik. Yaquluna illa kaziba. Cuba Fazrul sebut kaziba. Kaziba. Buka mulut. Kaziba. Kaziba. Satu lagi. Ya'tiyani bihim jami'a. Masya Allah. Senang ayat pendek boleh lah. Kawan-kawan cakap ni. Ayat pendek boleh lah. Okey, siapa next? Amirul Ustaz. Silakan. Wujuhu yawma izin mas. Kau tak nak baca macam tu. Ni. Tanwin bertemu ya. Okey, sekarang ni kita fokus tanwin bertemu ya. Silakan. Wujuhu yaw. Wujuh. Okey. Kalau tak ada yaw ni, cuba baca wujuhun. Bacaannya wujuhun. Macam ada nun, betul lah? Betul. Yang lain-lain beri perhatian yang lain-lain. Wujuhun. Tapi oleh kerana dia bertemu dengan ya, dia jadi masukkan ke ya wujuhun. Kalau hidung ni tak geli, tak betul. Dia ada geli sikit sebab gunnah duduknya di hidung. Wujuhun yauma idzin musfirah. Wujuhun yauma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin masfirah. Tak ada mas, tak ada. Mas dah meninggal. Musfirah. Okey, ulang balik. Wujuhun yawma idzin musfirah. Sekali lagi. Wujuhun yawma idzin musfirah. Masya Allah, baru betul. Geli Ustaz. Tadi, Geli Ustaz. Geli Geli. Mana aku tahu kau geli tak geli. Okey, Nurul. Pertama tadi, yang kedua tadi yang saya suruh ulang tadi sebab dia baca yang ni dah betul. Wujuhun yauma izin saya dengar tu. Sebab mulut dia tak rapat. Oleh kerana bertemu dengan mim, dia masuk dekat mim tu mulut dia kena rapat. Yang terakhir bila Mirul baca yauma izin musfirah, baru saya cakap betul tu. Boleh terus? Ini diberitahu pada hari itu wajah-wajah ni bergembira. Lagi itu sifat orang beriman, orang yang dapat buku catatan amal pada tangan kanan di hari akhirat. Wajah mereka begitu gembira. Wajah-wajah mereka yauma izin pada hari tersebut penuh dengan kegembiraan. Lagi. Tahikutum mustabsirah. Lagi. Tahikut. Do ke to? Do. Baik. Dohikatum. Okey bang. Terima kasih. Firdaus kan? Abang Firdaus. Mantap Firdaus. Silakan. Dohikatum mustabsirah. Masya Allah. Cuma shin ni tak cukup. Dohikatum mustab. Saya nak dengar dekat Kokola tadi dapat betul.
Cuma shin dia tak cukup sempurna sifat dia. Last. Dahikatum mustabsirah. She. Sirah. She. Sirah. Syirah. Baik. Jawa Imrul. Jawa patut dia. Sebab kawan-kawan saya yang Jawa, ustaz pun panggil saya Sam. Sam. Dia tak sebut Syam. Saya tak tahu apa masalah dia payah benar nak sebut Shin. Tapi mengaji sedap. Mengaji betul. Sebut nama saya Sam. Sam. Makan Sam. Sam. Yang tak datang rumah aku Sam. Sam. Baik. Dhahikatum mustabshirah. Baik, siapa selepas Amirul? Saya Haziq, Ustaz. Haziq, silakan. In huwa illa wahyun yuha. Wahyun. Yun apa? Wahyu. Wahyu. Wahyun yuha. Baik, terus. Allamahu syadidul quwa. Baik, terus. La ibratan liman yahsha. Masya Allah. Betul Syakira pula. Alia, betul? Aziz baca. Betul Baik. Hana, bantu saya untuk bantu Aziz. Bantu macam mana Ustaz? Okey. Zik, sekali lagi Zik. Saya replay Ustaz. Replay lah. La ibratan liman yahsha. Huruf kha. Kha tak cukup tebal. Ada satu lagi. Sekali lagi, Haziq, cuba tengok. La ibratan liman yahsha. Sana Ana. Okey. Tak tahu Ustaz. Okey, baik. Siapa dapat dia? Kolah tu Ustaz. Lam. Si Budin ni ada aku santet dia jauh ni Kang. Tiba-tiba ada kokolah laib ni. Laib ni tadi okey. Dekat sini. Siapa sebut lam tadi? Syirah. Syirah. Dik. Ya Ustaz. Weh, hang habaq mai pasal apa hang baca sini hang duk extend lama sangat sini. Oh, Ada markah hang kat sini ke? dan limai. Dan macam mana Ustaz? Dia sekali lalu je. Sebab dia tanwin bertemu lam tidak perlu didengungkan. Diidgham bila gunnah tanpa dengung. Silakan. La ibratan liman yahsha. Mantap. Mantap pula. Alah, dah kena nyak daripada tadi, saya sekali bagi je lah, mantap. Kan? La ibaratan liman yakhsha. Yang awal tadi beberapa kali Aziz baca la ibaratan liman yakhsha. Ingat kawan-kawan idgham bila gunnah dia sekali lalu je, singgah sekejap jalan terus. La ibaratan liman yakhsha. Terus Liman yasha wa yarda. sekali lagi. Liman yasha wa yarda. Liman yasha'u wa yarda. Baik. Amirul. Ustaz, saya dah baca Ustaz tak? Orang lain 2 baris, kau sebaris tadi. Ana, kau habiskan. Wailu yauma idzin lil wailul lam Tanwin bertemu ya. Macam mana nak buat? lu
Lui. Betul Ah. Ustaz? Lui. Betul. Tapi masukkan dengung. Lui tu macam tak dengung. Liu. Ya. Wailu yawma idzin lil kazibin. Okay, sikit lagi. Yang ni dah betul. Kekalkan yang ni. Okey. Okey, Yang bismillah. tu yang kita tanwin bertemu lam. Idgham bila gunah. Singgah sekejap je. Tak panjang Ustaz. Tak jangan. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Syirah, tolong. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dapat tak? Sekali lagi Syirah. Dengan tutup dulu. Baik Ustaz. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Baik. Dah nampak konsep, kalau saya nak kata konsep singgah tu. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ustaz, Ya Umar. bukan Ya, Umar. bukan yang ni ada nun kecil. Mana? Wailu yauma izinil lil mukadzibin. Bukan eh? Oh tak, yang ni bukan. Okey, Tapi okey, kalau yang ada nun tu, baik, bagus soalan Umar. Kalau ada nun tu, siapa ada kertas, ada pensel ke apa catatan, dia tanwin dekat sini bertemu dengan alif lam. Dia akan jadi macam tu. Okay? Kalau dia alif lam, macam mana ayat dia? Saya cuba sekejap. Yauma izinil haqq. Macam tu. Saya ingat. Yauma izin sama macam ni. Yauma izin ada tanwin, kemudian alif lam ha qaf. Al haqq. Yauma izinil haqq. Sebab macam ni kita nak sebut. Bila tanwin bertemu dengan alif lam, betul tak? Nanti dia akan jadi macam idgham bila unah pula, tapi terpaksa buang alif. Dah salah. Macam tu. Baik, terima kasih Umar. Umar tanya pun tu satu ilmu pengetahuan, satu pintu ilmu. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Satu lagi. Mirul. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Mantap. Sambung. Fi jannatil yatasaalun. Ulang balik, tengok betul, hati-hati. Apa yang kau kelang kabut sangat tu. Hang nak pergi mana? Fi jannati yatasaalun. Konsep yang betul dibaca oleh Amirul bagi newbies atau beginner. Konsepnya adalah baca satu-satu, asalkan betul dan tepat. Konsep yang baik yang Amirul baca. Tadi dia baca kelang kabut ti ayam, semua dia langgar. Jadi bila dia datangkan dengan konsep belajar satu persatu, maka dia baca dengan betul. Fi jannati yatasaalun. Baik. Alhamdulillah. 10. Apa Kejap saya nak tengok page-page yang ujung ni. Page-page yang ujung ni. Azman, standby. Azman tak nak. Sama, you are disqualified. Azman tak payah. Azman kita bagi dia nanti. Azman ni dia, kawan-kawan kalau ada pun boleh tanya Azman kat sini. Azman pun boleh bantu. Siapa dekat sini Alah weh. Saya berperasan orang muar orang ni belum baca. Saril, Fatihah. Fatihah kita berapa minggu dia tak baca. Fatihah. Kemudian saya berkenan tengok satu
berada sikat tepi ni. Yang sikat tepi, rambut sikat tepi, standby. Firdaus kata aku ke Ustaz Eka? Firdaus senang kata aku ke? Iqbal relax je. Mungkin bukan aku. Aku tak rasa aku. Hanafi tu Ustaz. Ha? Hanafi, nama asalnya sebenarnya Ali Faizullah. Ali kata aku dah agak dah. Aku ni okey lah. Stand balik. Betul lah apa yang awak agak tu betul tu. Akramul cakap sebaik Ustaz tak perasan aku. Mana boleh tak perasan? Lepas Alif Faizullah Akramul. Okey? Baik, silakan Saril. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum. Sekali lagi Dil. Dah betul lah tu. Wa dhillim min yahmum. Tak betul lah. Mula betul. Sekali lagi. Okey. Wa dhillim min yahmum. Baik, lepas Akramul Aslam Saya nampak Aslam betulkan rambut ni. Allah. Okey. Satu lagi. Awa abaunal awwalun. Okey. Bagus. Kita jumpa satu masalah kat sini. Nak baca panjang ke pendek ni? Pendek. Panjang. Panjang ke pendek? Panjang sikit. Siapa cakap pendek tu? Okey. Jawapannya baca pendek sebab dia berada betul-betul di atas waw. Kalau dia berada di sebelum waw, maka dia baca panjang. Itu kaedah. Kalau sebelum waw tu kalau panjang berapa harakat Ustaz? Dua harakat. Yang ni dia berada di atas waw. Sekali lagi. Awa abaunal awwalun. Baik, mantap. Next. Siapa selepas dia? Saya Ustaz. Silakan. Lan yaghfirallahu lahum. Terus. Illa an yasha Allah. Tak cukup. Illa an yasha Allah. Ni pula tak cukup. Illa an yasha Allah. Baik, siapa selepas Fatihah? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Alif. Silakan Alif. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Mantap. Macam orang Rusia pula. Macam jejaka Syria sikat tepi. Baik, bacaan yang baik. Wa ma uridu minhum mir. Okey, mir ni idgham bila gunnah. Wa ma uridu minhum mir rizqin idgham ma'al gunnah. Wa ma uridu an nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah. Yut'imun. Bacaan yang bagus dari Alif Faizullah. Maksud dia apa ni? Allah beritahu kita wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh ahli keluarga kamu dirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan sabar untuk mengerjakannya. Nahnu narzuquka. Allah beritahu kami yang bagi rezeki. Allah beritahu solat, jaga solat. Jangan kerana kau nak cari rezeki solat kau abaikan, kau kerja tak betul. Untuk urusan rezeki, jaga solat. Aku yang bagi rezeki. Manusia tinggalkan solat, abaikan solat, ringan-ringankan solat sebab urusan rezeki. Sebab tu Allah tu dalam Quran, nahnu narzuquka. Kami yang bagi rezeki.
Kemudian datang ayat ni. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan kami tidak minta daripada kamu, daripada mereka tu rezeki. Kami ni yang kami perintah jaga batas-batas Allah, jaga hak-hak Allah, jaga solat, kan, jaga zakat, sebab kami tak minta. Wa ma uridu minhum min rizqin, tidaklah kami meminta dari mereka itu rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidaklah kami minta mereka itu untuk memberi makan. Allah beritahu pada satu tempat lagi, nahnu narzuka, kami yang beri rezeki. Best tak ayat tu? Sekarang wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Satu lagi Alif, Faizullah. فويل للذين كفروا من يومهم الذي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Baik. Yang ini betul. Fawailul lilladzi, singgah sekejap saja. Kemudian yang ni dengunya cukup sempurna. Selepas Alif, Faizullah. Akram. Silakan. فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Mantap. Tapi kita betulkan sikit. Saya suka sebab apa? Macam Qori. Hadirin dan hadirat sekalian, demikian tadi bacaan yang dibacakan oleh Jaka Sikat Tepi Muhammad Akramul Yahya bin Johar. Dari mana aku tak tahu. Ni tengok. Famasto. Okay, yang saya dapat detect tadi. Famasto. Ada lain ni. Famasto. Ya, ini tadi. Dengunya tak berapa. Cukup. Yazharuhu wa mas. Okay. Saya nak tanya Akramul. Kenapa Akramul panjangkan dekat sini? Sebab ada alif ni ke? Betul. Baik. Kawan-kawan, dengan elok apabila ada jumpa mat dan jumpa sukun macam ni, wa mas tato. Itu cara baca dia. Dia tidak perlu dibaca panjang. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, Akramul. Lepas ni kalau jumpa dia macam ni, lepas jumpa mat ada sukun macam ni, yang mat ni bagaikan tiada. Kaedahnya dibaca terus. Wa mastata'u lahu. Lepas tu Akramul tertinggal Allahumma salli ala Muhammad. Wa mastata'u lahu naqaba. Saya ulang. Famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Sila. Famasta'u Famasta'u an yazharu. Astaghfirullahalazim. An ni siapa nama Akramul, masukkan ya terus. Ya. Famasta'u tiba-tiba yai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Famasta'u an yadharu wa huwa mastata'u lahu naqba. Baik, masya-Allah. Alhamdulillah. Siapa selepas Akramul? Tak ada. Anhar. Silakan.
Macam ada tadi. Ada selepas Akramul siapa? Aslam sini. Aslam. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Masya Allah. Tak sisi kau betulkan rambut kau. Okey. Betul lah bacaannya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Tidak akan berlaku satu benda pun melainkan jika diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Dah beres. Nikmat, musibah semua datang dengan izin Allah. Baik. Aslam sebut satu nama. Iqbal. Iqbal. Yang bawah ni Lam? Bawah tu Andahar. Anhar. Okey, Iqbal silakan. Mana Iqbal? Saya Ustaz. Tahu. Okey. Sekejap, saya nampak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar. Ustaz, boleh tak tolong intro dia susah Ustaz. Macam mana? Saya try ya. Saya ambil bawah boleh Ustaz? Yang bawah? Boleh. Boleh Okay, right. Kata Tok Anhar cakap, wah mengelat kau Akunya kau ambil Okay, silakan. Okay, Bal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatab. Bal, tengok ni Bal. Nun mati jumpa ya. Wa mai. Alright. Okay. Wa may yatabad dalil kufra bil imani faqad dola sawa panjang sikit. Sawa as-sabili. Alhamdulillah. So tahniah Iqbal daripada mula saya dengar, mula kenal Iqbal, mula dengar. Walaupun panjang ni Iqbal boleh baca dengan baik. Sangkut-sangkut sikit is okey. Okay, Anhar. Sorry Han. Ustaz, kalau nafas saya tak sampai, saya minta maaf Kalau nafas tak sampai, kau usahakan sampai habis. Apa-apa kita orang tak kisah, boleh mandikan, boleh semayangkan kau tak. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Kau dah buat ibad ke belum? Dah Ustaz. Dah, untung isteri kau. Terus. Kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah. Okey Ustaz, jumpa. Ambil di sini. Daripada ajalim. Ya. Ajalim musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Okay, baik. Allah, sebaik tak mati Tahu tak ayat ni maksud dia apa? Kullu yajri ila ajalim musamma. Setiap sesuatu akan bergerak, berjalan, mengalir ila ajal. Ajal ni bukanlah meninggal, sehinggalah satu ketetapan yang tertulis, satu ketetapan. Jadi umur, rezeki, apa semua akan bergerak. Dia akan bergerak ikut takdir sehinggalah pada ketetapannya wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan semuanya yang mengetahui. Allah sesungguhnya Allah SWT sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi dia akan sampai macam tu maksud dia. Khabir ni maksud dia tak ada. Khabir ni Allah SWT punya sifat khabir ni, kawan-kawan ambil benda ni, pegang elok-elok. Sebelum diberitahu oleh siapa-siapa pun Allah dah tahu. Itu maksud khabir Allah SWT. Tak macam kita.
Kita orang Nabi tahu 2-3 kali dengung pun tak ingat-ingat. Itu belum tanya mat wajib dengan mat jaiz gitu. Maksud dia lemahnya kita dan hebatnya Allah SWT. Allah tak ada siapa beritahu pun, sebelum berlaku pun Allah dah maha mengetahui. Dia tahu dah. Tapi kita dah beritahu, baru kita tahu. Ataupun lagi lemahnya kita dah beritahu banyak kali pun tak ingat-ingat kan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita adalah manusia yang lemah. Baik. Beres. InsyaAllah muka surat yang ni pun sama juga. Ada siapa-siapa? Siapa yang rasa tak puas hati Ustaz ni banyak kali dah, saya rasa dah 3 minggu saya tak baca ni. Siapa tak puas hati? Boleh? Ke semua puas hati? Ada siapa nak komplain? Ada orang tu 2 minggu tak masuk. Kan? Kahwin sehari je. Sampai 2 minggu tak masuk. Siapa tu Bidin? Alamak. Saya tersepit Ustaz. Ustaz saya sini. Saya tersepit. Tahu. Faizah yang nama dia. Bukan nama sebenar. Faizah bukan nama sebenar. Betul. Orang panggil nama betul dia Nur Pai. Allah Akbar. Pai okey Pai Jangan marah Pai. Pai kalau marah kita gurau-gurau dengan dia marah, kita doakan dia beranak dia tahun. Padan ke dia. Baik. InsyaAllah. So saya terima kasih kepada Firdaus, Rabiun, dan terima kasih kepada yang lain, Azman. Firdaus Nan, ini kau baca tak? Daus? Belum lagi Ustaz. Belum, kau baca satu muka ni Daus? Oh. Ada Daus? Udah? Boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Okay, tak apa saja ya. Fatini, okey Fatini. Baik yang lain, saya minta maaf kalau ada gurau-gurauan saya yang tak sesuai, yang tak sepatutnya. Ambil masa you all berjimbah. Kan? You all kena belajar-belajar dengan Dr. Arif macam mana nak buat muka muda macam budak sekolah menengah je. Kan? Nampak macam budak stam tak tahan tu. Budak. Rip, belajar-belajarlah dengan Fairuzi sikit. Nampak muka Fairuzi dia macam CEO. Okay, Fairuzi, insyaAllah. Yang lain-lain, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita pada hari ini. Dan Allah SWT beri kita sesuatu yang mahal. Kita doa kepada Allah SWT, salah silap kita, Allah SWT ampunkan gurauan-gurauan kita yang tak sesuai. Kita minta ampun dengan Allah SWT. Kan? InsyaAllah. Yang lain-lain, semoga Allah SWT pertemukan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'alam tanah wa'alina wa'yanfa'na wa'ja'an rasyidin. Waj'alna minal mahdin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ahli al-birri wat-taqwa waj'alna min ahli jannatil ula. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a adhanina wa dhahaba humumina wa humumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ya Allah, jadikan kami ahli al-Qur'an ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa khassatu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma minkum. Baik, yang ini saya wajibkan semua orang buat, sampaikan salam saya pada ayah kalian. InsyaAllah Ustaz. Siapa tak buat dia dosa dia tak amanah. Okey. Saya kata sebelum kuliah, sebelum kelas beritahu mak, okey mak. Kelas nak mula dah pukul 9.50 mak. Okey mak, kita salam ayah. Okey mak, kita salam adik, kita salam angah semua. Okey, macam tu. Baik. Siapa yang tak sempat berbuat sebelum, berbuatlah selepas. Mak, buat apa? Dah masak ke? Alhamdulillah, ayah sihat ke apa semua? Dah. Abang baru habis kelas ni, kelas mengaji kan. Sepanjang kelas mengaji, abang ingat mak je. Apa pasal abang ingat mak? Yalah, kan. Ni Ustaz ajak dia mak guna. Kan? Dia mak guna, mak kan macam tu. Mak kan si idram. Dia ingat mak je. Macam tu. Sampaikan kepada mak ayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Baik. Tak Saya lagu, kasih tak lagu. satu lagu. Biasa Udin buat, tapi saya tak pandai. Kena Din? Ting ting ting. Ah, tu dia.